A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sekarang ini masuk surah dalam mushaf kita tulis surah Al-Bayyinah. Suratul Bayyinah. Ini surah Al-Bayyinah. Keterangan, bukti. Tapi dalam Jalalain, surah ni dinamakan surah Lam Yakun. Bawah tu, surah Lam Yakun. Ambil sempena ayat yang pertama lah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Tapi ada lagi nama-nama lain. Surah Bayyinah satu kan? Surah Lam Yakun. Surah ambil sempena nama Munfakkin. Surah Munfakkin. Surah ada juga nama surah Qiyamah. Tapi saya ingat mungkin Qayyimah. Salah tulis kan? Surah Al-Bariyah. Syarrul Bariyah. Khairul Bariyah. Al-Bariyah makna makhluk. Seperti biasa kita tengok dulu terjemahan. Ayat ni panjang sikit, tak boleh panjang-panjang sangat syarah, tak habis man. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru. Ini cerita tentang orang kafir yang terdiri daripada orang Yahudi, Nasara dan juga kaum musyrikin. Mereka ni dulu tunggu-tunggu aja akan datangnya seorang Nabi. Kalau ahli kitab, mereka mengetahui maklumat itu daripada kitab mereka. Kalau kaum musyrikin, mereka dengar-dengar daripada ahli kitab. So mereka pun juga mengharapkan kalau Rasul tu di kalangan kami. Kamu sangka orang kamu kan? Mungkin aja orang kami. Jadi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Lam yakun tidak. Tidaklah alladzina kafaru, orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir min ahlil kitab, yang terdiri daripada ahli kitab. Iaitu dalam kurungan tu ditulis Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan juga orang-orang musyrik. Lam yakun munfakkina, mereka tidak berpisah, tidak akan berpisah. Maknanya mereka akan berpegang dengan pegangan mereka. Dua kemungkinan, makna dia mereka sedang menunggu Nabi, ataupun mereka ni mahu kekal dalam keadaan mereka. Musyrik dengan musyriknya, Yahudi dengan cara mereka sendiri, Nasara dengan cara mereka sendiri, akidah mereka, amalan mereka. So mereka nak kekal tu. Munfakki, mereka tak mau terpisah daripada amalan mereka lah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sehinggalah datang kepada mereka bayyinah. So bayyinah ni nanti akan ditafsirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, sebab bukti itu ialah Nabi lah kan, ataupun Quran. So selagi tak datang Quran, selagi itulah mereka tak akan berpisah daripada pegangan mereka. Jadi ayat ni boleh bermakna satu sindiran ataupun satu statement, satu kenyataan. Kononnya mereka nak tunggu datangnya Nabi. Tiba-tiba datang, tak beriman juga. Bayyinah tu siapa? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Iaitu seorang Rasul yang datang daripada Allah, Allah yang utuskan, yang mana dia akan yatlu, membaca suhufan, suhuf. Diterjemahkan di situ lembaran-lembaran suci yang mutahharah, yang disucikan, dibersihkan daripada kebatilan. Fiha, dalam suhuf itu ada kutubun. Di bawah tu dia kata pelajaran-pelajaran. Apa yang ditulis lah. Kutub ni apa yang ditulis, apa yang dicatatkan. Yang qayyimah, yang sini dia kata pelajaran-pelajaran hukum-hukum yang benar. Qayyimah tu benar lah. So kutubun tu dia punya tafsir, dia kata pelajaran-pelajaran dan hukum hakam. Asalnya qayyimah mana lurus, tak bengkang-bengkok, tak diusik, tak diubah. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitab. Tidaklah tafarraqa, tidaklah berpecah. Satu puak menjadi beriman, satu puak kekal dengan kekufuran. Jadi berpecahlah. Alladhi, mereka yang utul kitab, diberikan Alkitab, yakni Taurat dan Injil. Illa, melainkan min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, melainkan
selepas min ba'di, selepas ma ja'athum, datang kepada mereka bayinah. Min ba'di ma ja'athumul bayinah, selepas datangnya bayinah kepada mereka. Maknanya selepas Nabi mari, mereka berpecah. Ada yang nak beriman, ada yang tak nak beriman. Sini sebut ahli kitab saja, tak sebut musyrikin. Sebab musyrikin ni dia tak ada kitab. So kalau yang ni pun jadi berpecah, musyrik lagilah berpecah. Tak payah sebut dah tu. Musyrikin. Wa ma umiru, sedangkan mereka tidak diperintahkan illa liya'budu, melainkan agar mereka menyembah Allah. Maknanya Rasul tu datang tu bukan kerja apa pun, bukan nak kacau periuk nasib mereka pun. Hanya suruh sembah Allah elok-elok je. Kan? Sedangkan mereka tidaklah diperintahkan melainkan untuk beribadat kepada Allah secara mukhlisina. Secara ikhlas. Ikhlas artinya purely, pure. Tak boleh campur-campur. So ikhlas kepada Allah. Ikhlas tu ikhlas dalam beragama lah. Ikhlas ad-dina. Mengikhlaskan agama itu khusus untuk Allah Ta'ala. Hunafa'a. Mereka menyembah tu. Mereka tu, masa menyembah Allah tu, mestilah menyembah dalam keadaan ikhlas. Satu lagi, mestilah dalam keadaan hunafa. Hunafa, bawah tu tulis apa? Tetap teguh di atas tauhid. Hunafa artinya teguh. Asalnya hunafa, condong kepada kebaikan. Condong kepada keaslian. Condong kepada yang asli. Hunafa. Wa yuqimus salah. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan satu untuk beribadat, yang kedua untuk mendirikan solat, dan juga wa yu'tuz zakat, dan untuk menunaikan zakat. Sebut dua ni kerana mengenengahkan kepentingan dua ibadat ini. Bukannya hanya semata-mata dua ni aja yang diperintahkan. Wa dzalika dinul qayyimah. Yang demikian itu, yakni perintah tadi. Perintah supaya beribadat, menyembah Allah, perintah supaya menunaikan solat, supaya menunaikan zakat tu. Yang demikian tu, perkara-perkara tu ialah dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Itulah agama yang benar, dia terjemah sini kan. Qayyimah mana? Lurus, mustaqimah. Sebab apa kita kata qayyimah tu lurus? Sebab yang lain tu dah jadi bengkok dah. Yang Nasara bawa bengkok, yang Yahudi bawa dah bengkok dah. Musyrikin lagilah banyaknya bengkok. Baik, sekarang ini tempat kesudahan mereka yang berpecah kepada dua kelompok tadi, yang beriman dengan yang tetap dengan kekufuran. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kufur, orang yang kafir, orang yang derhaka di kalangan ahli kitab, min ahlil kitab, wal musyrikin, dan orang musyrikin, tempat duduk mereka ialah fi nari jahannam, dalam neraka jahannam, di mana mereka akan kekal di dalamnya. Ni tak masuk lagi ni. Khalidina, maknanya mereka akan dikekalkan. Mereka sekarang ni kekal bukan? Next mereka akan kekal. Khalid, akan ditakdirkan nanti mereka akan kekal di dalam neraka itu. Ulaika, mereka semua tu adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk, orang yang paling buruk, paling jahat al-bariyah di kalangan makhluk. Al-bariyah makhluk, sejahat-jahat makhluk. Baik, satu pihak lagi, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang amanu, beriman, wa amilu, dan beramal soleh, wa amilus solihat, ulaika, mereka itu, kemudian diperkuatkan lagi dengan hum tu, mereka tu ialah orang yang sebaik-baik khair, sebaik-baik al-bariyah tadi makhluk. Jazaohum, balasan mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan adalah jannatu adnin, syurga Aden. Aden, syurga dalam kurungan tu, makna Aden ialah tempat tinggal yang tetap. Masuk dalam syurga tu tetap dah. Tapi ada lagi lah tempat yang khusus-khususnya. Pergi duduk dalam rumah-rumah tetap dah. Kamu tak pergi dah tempat yang lain dalam syurga tu. Tempat tu special. Jannatu adnin, yang tajri, mengalir, min tahtiha, di bawahnya, al-anhar, sungai-sungai. Kita suka sungai ni, Kelab sungai, semua sungai, ada sungai. Al-anhar, di mana sama juga mereka akan khalidina, kekal, fiha, dalamnya, abadan, selama-lamanya.
Tapi untuk yang jahat tadi, tak disebut pun abadan, sini sebut abadan. Sebabnya rahmat Allah itu melebihi murkanya. Menunjukkan penghormatan lah, lebih-lebih lagi lah, ditambah-tambahkan lagi. Kekal tu. Menampakkan lagi sifat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dibandingkan dengan sifat ghadabnya, kemurkaannya, kemarahannya. Radiyallahu anhum, Allah reda akan mereka. Allah reda akan mereka. Wa radu anhu, dan mereka reda dengan Allah. So Allah reda dengan mereka, artinya Allah terima ketaatan yang mereka telah berikan masa di dunia. Yang kita reda dengan Allah ni, artinya kita suka dengan pahala yang diberikan oleh Allah. Reda dengan apa yang Allah berikan berupa pahala. please lah, kita please dengan apa yang sawab ataupun pahala yang diberikan oleh Allah. Zalika, yang demikian itu, liman, bagi orang yang khasyah, takut kepada Rabbahu, Tuhannya. Yang demikian artinya balasan yang demikian itu ialah untuk orang yang takut, dia dah bawa dalam kurungan takut apa benda? Takut melanggar perintah, takut melanggar perintah Tuhannya. Okey, mudah aja terjemahan. Sekarang ini masuk Jalalain. Jalalain pening sikit. Okay, yang pertama, suratul lam yakun makkiyatun. Makkiyah diturunkan di Mekah mengikut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata turun di Mekah. Tapi jumhur ulama kata turun di Madinah sebab disebutkan Yahudi Nasara kan. So mereka kebanyakan yang berada di Madinah. Madaniyatun. So kalau Mekah kata tak ada masalah sebab semua yang risalah yang sampai kepada Nabi itu tak sampai ke Madinah. Kan disebabkan sampainya itulah Ansar mari nak beriman. Jadi berita tu memang sampai pun kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Ayat dia samanu au tis'u. 8 ataupun 9 ayat. Maksudnya ulama Basrah kata mukhlisina lahuddin itu satu ayat yang tersendiri. Jadilah 9 ayat. Baik. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzi. Ni kana ni. Kana yakunu. So kalau kita masukkan lam yakunu sini. So lam yakun, so kita matikan ni sebab ada lam. Kemudian waw ni dia bagi mati juga, tak ada baris. Bertemu dua baris mati, maka kita akan buang satunya. Buang yang sakit lah. So bila buang, jadilah macam ni. Lam yakun. Kemudian baris mati bertemu dengan alif lam. Tak boleh juga. Kena hidupkan. So kita pinjam baris bawah. Jadilah lam yakunil ladzina kafaru. Ini makna tidak je lah. Did not. Tidaklah orang-orang kafir. Min kan tadi kita terjemah di kalangan ahli kitab dan juga kaum musyrikin. Jadi min kan dalam bahasa Arab banyak. Dia punya makna dia. Untuk apa? Untuk bayan. Untuk terangkan. Untuk menunjukkan sebahagian. Kita panggil tab'idiyah. Untuk makna kerana ta'liliyah. So dia kata sini untuk bayan. Untuk menerangkan. Makna terang kafir di sini. Yang mana yang dimaksudkan? Dua-dua dia kata. Ahli kitab dan juga musyrikin. Sama ada diberi kitab ke ataupun yang menyembah berhala. Dua-dua. Kalau kita kata min tu, min tabi'idiyah. Sebahagian. Jadi dia akan terjemah nanti. Tidaklah orang-orang yang kufur. Bukan semua yang kufur tu. Sebahagian, iaitu sebahagian ahli kitab. Sebab tak semua ahli kitab tu terus kufur kan? Ada yang beriman. So maknanya min itu min tabi'idiyah. Sama juga dengan musyrikin. Ada yang beriman. Ada yang tak beriman. Sebahagian. Ataupun kita sebahagian ni kita maksudkan hanya untuk ahli kitab aja. Sebab yang nyatanya ahli kitab ni memang dia tunggu kehadiran Nabi Muhammad. So ada yang beriman. So musyrikin waw tu nak kata apa? Dia panggil waw ma'iyah. Waw ma'iyah. So makna termasuklah gitu ya, termasuklah musyrikin.
Jadi dia punya asal dianya ahli kitab tu. Kemudian Yang mengikut. ahli kitab tu ialah kaum musyrikin. Itu teknikal dia lah. Jadi min di sini boleh jadi dua. Satu min bayaniyah, kita panggil min bayan. Satu lagi min tab'idiyah. Min yang menunjukkan sebahagian. Dua-dua boleh. Cuma masalah pentarjihan je. Ada setengah ulama dia lebih prefer kepada makna bayan. Ada setengah ulama lebih prefer, lebih memilih makna sebahagian. Jadi yang sini Jalalain pilih bayan. Jadi dia mempengaruhi terjemahan kita lah. Kalau kita kata sebahagian ahli kitab. So musyrikin siapa musyrikin? Musyrikin ialah abadah. Mufrad dia abidun. Jamak dia banyak tu. Abiduna, ubadun dan salah satunya abadah. Penyembah-penyembah. Abadah itu ialah penyembah-penyembah al-asnam. Penyembah-penyembah berhala. Okey, tadi kan saya kata waw tadi kemungkinan waw ma'iyah, satu lagi kemungkinan ataf ni lah. Ataf tu makna dan je lah. Bila dia kata dan makna dia punya i'rab sama dengan yang ini. So dia kata yang musyrikin ni atfun. Dia punya grammar dia kata ni, grammar dia ni kena ikut yang ni. Atfun ala ahli. Makna macam mana baca ahli tu, begitulah baca musyrikin. So baca bagi bawah kan? Ini dia segi baris tapi dia jar. Jadi musyrikin kena jar jugalah. So jar dia tak ada baris, dia pakai ya tu. Sebab dia jamak muzakkar salim. Kemudian tengok atas. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Yang munfakkin ni asalnya munfakkuna. Terpisah. Mufrad dia munfasilun, jamak dia munfasiluna. Kemudian kita waw tu kita tukar kepada ya. Sebab apa? Sebab dia jadi khabar kepada lam yakun ni. Ni lam yakun ni. Ni khabar dia ni. Duduk sini. Tidaklah orang-orang yang kafir itu terpisah, munfakkina. So dalam istilah tata bahasa kita panggil khabar kan? Predicate of yakun. Dia nak beritahu kitanya baca munfakkin ni disebabkan dia jadi predikat kepada kana yakunu, yakun. So dia ajar kita grammar lah. Ngaji tafsir ni artinya kena tahulah susunan bahasa Arab tu. Kita nak terjemah, kita nak tahulah mana predikat, mana subjeknya baru boleh terjemah. Jadi maknanya kalau kita buat macam tu, gitu. Asalnya sini aja. Lam yakunil ladzina kafaru. Tidaklah orang kafir itu munfakkina, terpisah. Tu aja ayat dia. Yang ni tambahan je. Siapa orang kafir tu? Iaitu ahli kitab, kaum musyrikin. So ayat yang ringkasnya kalau kita potong semua ni kan, potong ni. Jadi kita tak pening lah sebab kita lemah bahasa Arab ni. So lam yakunil ladzina kafaru. Tidaklah orang-orang kafir itu terpisah daripada apa yang mereka sedang amalkan, sedang pegang, sedang tunggu. So ini khabar yakun. Okey, sekarang ini barulah dia huraikan munfakkin ni apa maksud dia. Dia kata zailun. Munfakkun sama dengan makna zailun. Hilang. Zailina. Zailun, zailuna, zailina. Hilang. Selama ni amalan kita tu ada dengan kita. Tak terpisah. Sekarang ni bila munfak, bila tercabut, hilang lah kan maksudnya. Bila tercabut itu hilang. So maksud dia zailina. Zaili an daripada. Ma apa yang. An ma daripada apa yang mereka alaihi. Mereka berada atasnya. Artinya apa yang mereka pegang. Apa yang mereka amalkan. Apa yang mereka fikir. Segala apalah yang mereka buat tu. Istilah dia hum alaihi. Mereka berada atasnya. Seolah-olah kita naik kenderaan lah. Bila kita naik kenderaan, kita duduk atas kenderaan tu kan. So bila duduk atas kenderaan tu, dia nak bawa kita ke mana kenderaan tu bawanya kan. So sekarang ni, amalan kita tu, kita duduk atas amalan kita. Amalan kita duduk bawa kita sembah berhala ke, duduk tipu, kata Nabi tak ada, Nabi ada, kata Nabi tak ada. Dalam kitab dia kan. So mereka duduk macam tu, dalam keadaan macam tu sehingga bila? Sehingga bila? Sebab mereka pun duduk tunggu-tunggu ni. Adanya sebab dalam kitab ada. Hatta lah sehingga ta'tiyahum
sehingga datang kepada mereka. Okey, sekarang ni tafsir dia guna fi'il mudhari' sini. Hatta ta'tiyahum guna fi'il mudhari'. Tafsir dia fi'il madhi. Sekarang ni peristiwa yang Allah bila sebut Al-Quran ni bukan Nabi Muhammad dah ada situ di kalangan mereka. So Nabi dah datang kan? Bukan Nabi akan datang. Jadi kefahaman dianya ialah yang sebenarnya Nabi telah datang. Tapi kenapa Quran guna mudhari'? Itu masalah lain. Itu masalah balaghah. Penceritaan ni kan Allah cerita ni. Kalau cerita kita panggil hikayat. So hikayat peristiwa yang lalu. Bagi hikayat. Past tense. Satu lagi mahkiyun. Orang yang kita tengah cerita tu, mahki tu, dia punya ciri-ciri dia, perangai dia, bukan dia tengah sedang menunggu. Kan? Dia sedang menunggu kan. So mereka sedang menunggulah ni. Sehinggalah akan datang kan. Sehinggalah akan datang Rasul itu kepada mereka. Maknanya consider, mempertimbangkan kepada mereka, so digunakan fi'il mudhari'. Kalau hikayat, cerita hikayat ni past tense. So bila past tense artinya asalnya madhi, kerana Nabi dah pun ada di situ. Bukan mereka tunggu satu yang tak ada. Sekarang ni bila Quran turun tu Nabi dah ada. Ingat senang ke tafsir Quran? Kalau kita tak nak fikir satu-satu yang apa yang Allah sebut, tak nampaklah susahnya. Cuba fikir satu-satu. Kenapa Allah sebut gini? Kenapa Allah sebut gini? Kenapa letak depan, kiri, kanan, atas, bawah? Fi'il madhi, kenapa guna fi'il madhi, tak guna fi'il mudhari'? Tengok. Sehinggalah datang kepada mereka bayyinah. So bayyinah itulah Rasul tu. Lepas tu dia datangkan Rasulun. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Maksud ta'tiyahum itu ialah atats fi'il madhi. Telah datang kepada mereka bayyinah. Bayyinah dari segi asal makna dia hujjah. Hujjah yang jelas. Wadihah. Sehinggalah datang kepada mereka hujah yang jelas. Kemudian dalam tafsir-tafsir yang lain dan juga Jalalain selepas ni disebut hujah yang dimaksudkan di situ ialah Nabi Muhammad sendiri ataupun Quran sendiri. Okey, sekarang ni bayyinah tak jelas. Siapa? Apa benda? Adakah kitab dia masukkan? So dia kata Rasulun minallah. Rasul, seorang Rasul daripada Allah. Ini istilah ni, kalau istilah gamer dia kata badal. Badal makna gantilah, macam orang main bola sepak ganti. Itu badal lah. Player tu tertukar kan. Terganti dia. Position sama je. So maknanya ni gantilah. Bayyinah yang dimaksudkan ni lah Rasul tu. Itu kita panggil badal. So kalau tanpa macam ni kita tak tahu nak terjemuh ni apa benda maksud dia. Maksud dia bayyinah itu ialah Rasul. Yang mereka duk tunggu-tunggu tu ialah datangnya Rasul. Minallah badal. Badal min dia guna, kalau badal guna min. Ganti kepada perkataan bayyinah. Bayyinatu. Ganti kepada perkataan bayyinatu. Dan Rasul yang dimaksudkan di situ ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa an-nabiyyu Muhammadun. Wa huwa an-nabiyyu Muhammadun. Yang tala yatlu, yang akan membaca suhufan, yang akan membaca lembaran, suhuf, yang akan membaca suhuf. Nabi baca ke suhuf? Bagi yang kata Nabi tu ummi, Nabi tak baca lah. Bukan Nabi baca. So Nabi hafal kan? Sebab tu nanti tafsir dia yatlu nanti belakang tu, dekat qayyimah tu, yatlu madmuna dzalika. Nabi baca apa yang terkandung di dalam apa yang ditulis tu. Nabi baca. Bukannya Nabi baca kitab. Nabi baca gitu dah. Apa yang terkandung tu Nabi keluarkan. Keluarkan dengan mulut. Nabi baca. So mana musannif ni kata Nabi ummi lah. Tak boleh baca lah. Suhufan mutahharah, yang disucikan. Mutahharah tu ada ta kan. Sebab suhuf tu jamak taksir. Bila jamak taksir, hukum dia mu'annas. So kata sifat dia masukkan mu'annas. Mutahharah, yang disucikan. Tambahlah sikit, disucikan daripada apa? Daripada sesuatu yang batil. Minal batili. Dalam suhuf tu ada apa? Fiha kutubun. Ada kutubun. Kitab, jamak dia kutub. Kita dalam kepala otak kita, baca yang literature yang sama-sama dulu, jangan kita apply yang kita ada sekarang. Kita ingat buku-buku lah, kitab, buku.
So kitab mana sesuatu yang tertulis. Tak kira dalam bentuk buku ke, dalam bentuk lembaran ke, pelepah ke apa ke. So kutubun yang ditulis. Maktub maksud sini yang maktubat yang ditulis. So yang ditulis itu ialah hukum hakam. Ahkamun maktubatun. Hukum hakam yang ditulis. Yang hukum hakam itulah yang Yahudi tak sukanya. Sebab apa ditafsirkan dengan al-ahkam? Sebab kitab juga bermakna hukum. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan satu kes masalah zina oleh dua orang yang bertelagah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah. Aku akan putuskan antara kamu berdua dengan kitabullah, dengan kitab Allah, artinya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ahkamun maktubatun. Dan kutubun itu sifat dia lagi qayyimatun. Qayyimah tak faham, yang ni faham. Mustaqimah. Lurus. Mustaqimatun. Lurus, tidak bengkok-bengkok. Lurus juga mana? Benar. Right. Just. Adil. Okey, sekarang ni barulah dia tafsir yatlu tadi. So yatlu yang dimaksudkan bukan yatlu suhufan. Sebab Nabi ummi. So kalau Nabi ummi, dia baca the contents of the books. So mazmun. Bukan baca fihris tu, bukan. So maksudnya apa yang ditulis tu dibacalah. Bukan sedang membaca buku tu baca. Yeah. Yatlu mazmuna zalika. So mazmun itu ialah Quran lah. Wahwal Quran. Maknanya kan kandungan At-Taurah wal Injil itu kan ada dalam Al-Quran. Jadi Rasulullah bacakanlah kepada mereka. So disebut macam ni sebab yang masyhurnya di kalangan mereka waktu itu adalah suhuf. Lembaran-lembaran apa semua kan. Bukan Al-Quran ada sebut. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kan disebut suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Jadi Nabi itu akan baca kepada mereka dan ada di kalangan mereka yang akan beriman. Maka minhum, di kalangan mereka ada yang amanah. So amanah kena pakai bi. Beriman dengannya. Wa minhum, dan di kalangan mereka ada yang man kafara. Ada yang kufur, mengingkarinya. Kufur artinya engkar. Okey, sekarang ni kita tengok ayat ni kan. Mereka ni tak mahu berpisah daripada keadaan mereka sehinggalah. So, sehinggalah datangnya Rasul. Jadi penjelasan kepada sehingga ni, kita panggil ghayah. Ghayah makna sehingga. Takat akhir. Setakat mana mereka duduk macam tu? Setakat ni. Sehingga mana? Penjelasannya ni. Wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. So penjelasannya bila mari mereka pecah pula. Sebelum ni duk tunggu-tunggu. Sepakat mereka menunggu Rasul yang dinanti-nantikan itu. Bila datang berpecah pula. Wa ma tafarraqa, dan tidaklah berpecah orang-orang yang diberikan kitab. Utu diberikan. Bina majhul. Al-kitaba. Maf'ulun bih. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba fil iman bihi. Mereka tidak berpecah, yakni mereka sepakat. Berhubung dengan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni semuanya tunggu-tunggu Nabi. So mereka tidak berpecah. Tafarraqa ni fil iman. Tidaklah berpecah orang-orang yang diberikan kitab dalam hal beriman kepada Nabi ni kan. Beriman artinya percayalah. Mereka percaya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang. Melainkan min ba'di ma tu. Ba'di ma
selepas. Min ba'di ma. Maknanya daripada selepas. Spesifik lagi nah. Startingnya mana? Melainkan bermulanya daripada mana? Bermula selepas ja'adhumul bayyinah. Telah datangnya bayyinah kepada mereka. Okey, sekarang ni kan dah tulis fi'il madhi kan? Dah datang tu. Iaitu datangnya Muhammad, huwa, iaitu dia, sallallahu alaihi wasallam. Ataupun satu tafsir. Satu tafsir lagi, bayyinah itu ialah Al-Qur'anu. Quran. Siapa bawa Quran ni? Nabi dah bawa kan? Al-Ja'i. Ja'i bihi. Yang datang dengannya. Siapa yang datang tu? Ja'a tu Nabi datang tu. Kata sifat tu nampak Quran punya. Tapi sebab ada bihi tu, itu refer kepada Quran. Jadi Al-Ja'i, kita tulis ini, Al-Ja'i bil Quran. Bihi tu bil Quran. Okey, cuba tengok dalam surah Az-Zumar. Walladhi ja'a bis-sirki wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Tengok, walladhi ja'a bis-sirki kan. Guna fi'il tu ja'a. Cuma kita sekarang isim fa'il. Al-ja'i bihi. Ja'a bis-sirki, sirk itu Al-Quran. Tafsir dia Al-Quran. Jadi samalah. Ja'a tu Nabi yang bawa mari. As-sirk itu Al-Quran. Al-ja'i bihi, al-ja'i bil Quran. Yang membawa Quran. Al-ja'i bil Quran. Al-Quran al-ja'i bihi mu'jizatan lahu. Quran yang Nabi bawa dia, ja'i bihi tu, Nabi bawa dia sebagai mu'jizat. Mu'jizatan. Lahu, untuk dia juga. Mu'jizatan tu kita baca dengan nasab tu kan apa? Kerana jadi hal kepada Al-Quran. Bihi tu kan? Domain bihi tu refer kepada Al-Quran. Artinya Rasulullah bawa Al-Quran tu dalam keadaan Quran tu jadi mukjizat kepada baginda sendiri. Mukjizat tu isim fa'il lah, mukjizat, tapi ditambah ta tu untuk mubalaghah. Wa qabla maji'ihi. Kisahnya gini. Qabla, before, sebelum maji'ihi, kedatangan Nabi SAW. Kanu, dulunya mereka, mujtami'ina, sepakat. Sepakat ala tak perlu terjemah sebab dia datang satu package. Mujtami'ina ala, mereka sepakat al-imani bihi, beriman dengan Nabi. Kanu mujtami'ina ala al-imani bihi, mereka sepakat nak beriman dengan Nabi bila dia datang. Idza jaa. Kanu mujtami'ina 'alal iman. So, mereka sepakat untuk beriman dengannya. Mereka sepakat untuk beriman dengannya apabila dia datang. Tiba-tiba fahasadahu man kafara bihi minhu. Tiba-tiba dengki kepada Nabi. Hasadahu, dengki kepada Nabi. Man kafara, orang yang kufur dengan Nabi, orang yang mengingkari Nabi di kalangan mereka. Minhum di kalangan mereka. Sebab itulah jadi tafarraqa tadi, berpecah tu. Sebab ada sebahagian di kalangan mereka hasad dengki bila Nabi bukan dari kalangan mereka. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Okey, tengok atas ni. Ayat ni sini titik kan? Bukan berhenti ni. Waw tu ada hubungannya dengan utul kitab ni. Tidaklah berpecah. Tidaklah berpecah orang-orang yang diberikan kitab. Mereka tu diberikan kitab dalam keadaan, wama tu artinya dalam keadaan. Waw tu waw haliyah. Mereka diberikan kitab tu dalam keadaan macam mana suasana mereka masa diberikan kitab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tu diperintahkan untuk sembah Allah kan, secara ikhlas kan. Jadi wama umiru, dalam keadaan tidaklah mereka itu diperintahkan. Artinya mereka hanya diperintahkan fi kitabaihim, dalam kedua-dua kitab mereka. Fi kitabaihim, dua kitab mereka ini, kitab Taurat dan Injil. Fi kitabaihimut Taurat. Kitab Taurat tu boleh baca, Taurati boleh baca, Taurata boleh baca. Tiga-tiga boleh baca. Sebab ini menjelaskan kitab tu, dua kitab ini dimasukkan apa? Kitab Taurat dan Injil kan. So kalau kita kata badal, so kita ikut dia punya i'rab ni lah. I'rab ni kan majrur. So bacalah
Taurati wal Injili. So kalau kita putuskan hubungan, kita kata ni aku maksudkan Taurata wal Injila, maf'ulun bih. Kalau kita nak kata mubtada khabar, ahaduhuma Taurat wasani hima al Injil. So tidaklah mereka itu diperintahkan illa melainkan liya'budullah, untuk menyembah Allah. Okay, tafsir dia lebih kepada penggunaan kalam Arab. Cuba kamu tengok. Amara ni biasanya guna be, memerintahkan untuk. Bukannya amara li. Sini guna amara li. Jadi problem lah. Selama ni duk belajar, duk baca kitab bahasa Arab semuanya, kalau ada perkataan amara pakai be. Bukannya pakai amara ni pakai li. So dia kata sini ay an ya'budu. Ay an ya'budu. Fahuzifat an wazidatil lam. Wazidatu lamu. Dia kata wa ma umiru illa liya'budullah. Gitu kan? So sepatutnya umiru di sini, kalau kita ada ba sini, kita nak kena ada an. Huruf jar mana boleh masuk dengan fi'il, tak boleh masuk. Nak kena ada an. Sama ada kita bubuh bi ke, kita bubuh li ke, so nak kena ada an. Jadi an tu dihazafkan kan? An tu dihazafkan. So asalnya ada an tu. Sebab tu dia punya tafsir sini, asalnya ada an. Li an. Okay? Jadi li ni boleh jadi bermakna bi. Li bermakna bi. Arab ni biasa dia tukar-tukar. Tukar-tukar huruf jar. Dia tukar-tukar. Kerana sini ada unsur-unsur hendak di sini. Hendak ni kan. Ni hendak. Wama umiru ni tidaklah diperintahkan mereka tu. Artinya Allah nak mereka tu. Ada perkataan nak kan. So kalau nak artinya yuridu kan. Yuridu dalam Quran banyak guna li. Cuba kita tengok dalam Al-Quran. Contoh Allah sebut. Yuridullahu liyubayyina lakum. Liyubayyina lakum tu kan. Seterusnya, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Seterusnya, innama yuridullahu liyu'adzibahum. Seterusnya, innama yuridullahu liyuzhiba 'ankumur rijsa ahlal bait. Liyuzhiba. Pakai li. So oleh kerana ini menunjukkan makna nak. Bila nak, gunalah li. Walaupun sini perintah, tapi lembut sikitnya, nak. Allah nak agar mereka tu menyembah Allah. So gunalah li. So banyaklah cara-cara kita nak explain kenapa guna li di sini. Sebab dia tidak masuk dengan umiru ni. Tak cocok. Melainkan kita kena andai-andaikan. Salah satu andaiannya ialah adanya an di situ, sepatutnya jadi an ya'budu. Kemudian dihazafkan an, kemudian dia kata tambahkan li. Tambahkan li. Tengok bawah tu ada tulis tak? Wa ma umiru ni kan. Wa ya'budu yuqaddisu wahd. Ziyadatul lam li taukidil makna. Okey, untuk yang ni dia kata ziyadah ni, ditambahkan li kan. Sepatutnya tak masuk dah. Ada an cukup dah. Ada an. So an di situ dia kata kemudian ditambahkan li kalau ikut dia sini untuk mubalaghah. Mubalaghah tu mungkin maksud ke bawah taukid lah, sebab lam ni kalau dia masuk kepada fi'il yang jenis muta'addi, dia masuk pada maf'ulun bih dia. Macam amara kan. So dia ada maf'ulun bih dia tadi ialah dalam bentuk fi'il. Sepatutnya ada an lah. Sebab amara ni, dia ada yang pakai bi, ada yang pakai secara langsung. Kalau secara langsung, artinya li tu tambahan je. Untuk taukid, untuk mubalaghah. Kalau kita kata tanpa bi lah, maknanya ada an saja. Baik, cuba kita tengok pandangan Sawi, apa dia kata. Ditambah lam. Sepatutnya, komentar ni.
komentar oleh orang yang baca Jalalain, Hasyiah Sawi ni, dia kata sepatutnya Jalalain tak kata begitu. Sebab umiru kan, biasanya kena pakai ba kan. Jadi kalau dia guna li, makna li bermakna ba lah. Selesai masalah. So sepatutnya dia kena kata macam tu. Kan dia kata aula an tuja'ala, dijadikan lam tu bimakna ba, dengan makna ba. Jadi makna dia wa ma umiru illa bi kena ada. Lam tu bi, kemudian kena tambah an kan? Sebab huruf jar mana boleh masuk dengan ya'budu kan? Tak boleh. So tambah an. Jadi an yang dia kata dia hazafkan tu okeylah. Cuma lam tu bermakna bi. So kalau huraian dia tu pening sikitlah. Yang Jalalain punya ni. Dia kata tambah an. Jadi li'an. Asalnya tak ada li. Ada an. Kemudian umiru dia bukan boleh secara langsung dengan amara tanpa adanya huruf ba, ataupun kemungkinan muta'addi secara langsung. Okey, seterusnya mukhlisina lahuddin. Mukhlisin, jangan kita terjemah ikut ikhlas. Kalau ikut ikhlas dia tak cocok dengan min. Mukhlis mempiorkan, mempiorkan agama untuk Allah daripada kan, mempiorkan, mentulingkan kan. So mentulingkan agama tu untuk Allah daripada kesyirikan. Minas syirki. Kalau kita kata ikhlas daripada syirik, tak boleh lah kan? Terjemah Melayu tak boleh. So mentulingkan agama lahu khas untuk Allah daripada sebarang kesyirikan. Okay, mukhlisi ni hal kepada ya'budu. Sembah tu sembah macam mana cara dia? Dalam keadaan ikhlas. Membebaskan diri daripada syirik. Dan khusus agama tu untuk Allah. Kemudian satu lagi, keadaan orang yang menyembah tu mestilah hunafa. Mestilah hunafa. So hunafa tafsir dia mustaqimina. Lurus. Istiqamah kita panggil mustaqim lah. Lurus istiqamah. Tu istiqamah di atas ajaran din agama Ibrahim. Dini Ibrahimah. Istiqamah atas agama Ibrahim dan agama Muhammad. Dini Muhammadin. Bila Muhammad marilah? Iza ja'a. Jadi Allah kata, mereka ni tidak berpecah. Orang kafir ni, orang yang diberikan Alkitab ni, melainkan setelah datangnya Nabi Muhammad ataupun Al-Quran. Dan sebenarnya mereka ni tidaklah diperintahkan. Mereka ni sanggup menentang, sanggup menolak ni. Bendanya bukan besar sangatnya supaya sembah Allah je. Bukan tarik rezeki mereka pun. Liya'budullah wa yuqimus salah, dan mendirikan sembahyang kan. Jadi fakaifa kafaru. Bagaimana mereka boleh ingkar kepada Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi hanya suruh benda-benda yang tak susah pun, yang sesuai dengan ajaran mereka selama ni pun. Dan tidaklah mereka disuruh melainkan wa yuqimus salah, mendirikan solat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Wa dzalika, yang demikian tu guna isim isyarat jauh, menunjukkan ketinggian dua ni, ketinggian apa yang disuruh ni, beribadat kepada Allah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat. Kedudukan dia tinggi, sebab itulah guna zalika. Zalika yang demikian itu dinu al-qayyimah. Dinu millati qayyimah. Kenapa dia tafsir macam tu? Lepas din tu kena ada millah. Sebab kalau kita buat macam ni kan, kalau dikekalkan macam ni, dia dari segi grammar dia confuse. Sebab din ni, kalau kita terjemah, kita kata agama yang lurus. Kalau agama yang lurus, yang ni nak kena ada alif lam. Sebab kata sifat nak kena sama. Dahlah alif lam tak sama. Kemudian yang ni pula ada ta, sini tak ada ta. So confuse kan? Jadi sebab itulah dia kata ada di situ sesuatu yang
hazafkan. Din bukan tafsir din itu millah, bukan. Din artinya ikutan. Yang demikian itu ialah ikutan agama yang lurus. Millah yang qayyimah. Boleh tak kita tambah-tambah gini? Bolehlah, sebab dalam bahasa Arab ada macam tu. Misalnya Quran sebut janibil gharb. Ini tak betul ni, dari sudut nahwu. Sebab ini sifat, ini mausuf, mana boleh diidhafahkan. Melainkan kena ada takdir di sini, janibil makan. Di sudut tempat yang sebelah barat. So qayyimah mana mustaqimati, yang lurus. Baik, kesudahan ni. Kesudahan orang-orang yang kufur dan orang-orang yang beriman. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang yang ingkar, min ahlil kitab, di kalangan ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam. Ini dia punya predikat lah. Akan berada dalam neraka. Yang ni hal mereka ni. Khalidina. Di mana mereka akan kekal di dalam neraka, fiha. Cuma masalah grammar tadilah. Sebab sekarang ni mereka belum masuk. Macam mana dikatakan mereka kekal di dalamnya? Tak masuk lagi. Sebab tu dia kata hal ni, keadaan mereka kekal ni hanya takdir saja. So halu muqaddaratun, ditakdirkan nanti mereka akan masuk dalam neraka dan akan kekal. Bila seseorang tu duduk satu tempat, dia kekal ke? Dia tak kekal lagi kan? Kekal ni sesuatu yang akan. Tak tahu bila. Sedangkan hal ni dia sekarang. Bila kita duduk satu tempat ni, kita tak kekal lagi. Kekal ni dia next. Maksud kekal tu kan khalidin ni. Sebab tu perlu ditakdirkan yang muqaddarah. Yang ini yang akan ditentukan oleh Allah bahawa mereka ni kekal. Sebab sifat hal ni dia sekarang ni. Dia bercanggah dengan masalah Khalidin. Khalidin ni dia kekal yang berterusan, yang akan. Sebab masa kita duduk satu tempat ni, dia tak kekal lagi. Dia tengah, sedang duduk. So kalau tak jelas lagi maksud halul muqaddarah, ni kita buat ni. Artinya sini, fi nari jahannam muqaddaran. Ditakdirkan nanti mereka akan khuluduhum, kekalnya mereka, fiha, dalam neraka. Takdir itu siapa yang akan takdirkan? Allah kan? Minallahi. Minallah ni dia ada taklid dengan siapa? Cuba tengok. Minallah muta'alliq bi khulud. Salah saya tadi tu. Salah saya tadi. Muqaddaran khuluduhum. Ni, khuluduhum ni. Khalid khuluduhum. Salah saya buat tu. Dia kata mukhalladan khuluduhum. Ni khulud. Kekalnya mereka tu daripada Allah Ta'ala. So min tu kepunyaan khulud. Bukan kepunyaan muqaddaran. Baik. Takdir ni, qaddara yuqaddiru ni, makna dia dua. Satu, takdir makna menunggu-nunggu. Maknanya ditunggu-tunggu. Kalau muqaddaran khuluduhum, ditunggu-tunggu akan kekalnya mereka. Kekal tu siapa yang akan takdirkan dia kekal? Perkataan kekal tu. Kekal tu Allah yang beri. Jadi yang muqaddar, yang takdir tadi, yang menunggu-nunggu, estimation, ialah kita. Kita menunggu-nunggu agar mereka ni kekal dalam neraka. Dan kekal dalam neraka ni, sudah tentulah kekal itu ditakdirkan kan? Sebab kita yang estimation. Kita yang menganggapnya, kita yang menunggu-nunggunya. Siapa yang akan memberi sifat kekal kepada ahli neraka? Allah. Jadi sifat khulud ni, sifat memberi kekal ni, diberikan oleh Allah. Jadi min tu milik Allah Subhanahu wa taala. Halu muqaddaratun, ay muqaddaran khuluduhum fiha min Allah. Jadi ulama-ulama ni kali yang pandai nahwu ni kan. So dia orang usik-usik lah ni.
Dia kata minallah ni jar majrur. Dia jar majrur mesti dia ada kepunyaan siapa-siapa ni. Sama ada kepunyaan yang ni ke kepunyaan yang ni. So kalau kita kata kepunyaan yang ni, apa pula kita nak kaitkan yang ni pula? So mereka faham yang memberi kekal tu ialah Allah. Daripada pihak Allah ni ialah qulub. Yang muqaddaran ni sebab kita duk tunggunya. Takdir tu kita yang tunggu. Barulah nampak hal. Hal maknanya sekarang ni. Maknanya orang sedang tunggu ni. Sedang tunggu apa akan jadi kepada orang kafir. Baru nampak hal kan. Jadi orang yang mukmin yang menunggu apa yang akan terjadi kepada orang kafir. Dan sifat kekal nanti akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya muqaddaran huluduhum minallahi. Ulaika, mereka itu adalah, ini dhamir fasal kita panggil. Dhamir fasal. Ulaika, tak ada dia pun tak apa ni. So ulaika syarrul bariyah. Mereka itu ialah seburuk-buruk, sejahat-jahat makhluk al-bariyah. Orang yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu Nabi Muhammad tu akan datang. Akhir zaman. Akhir Nabi. Akhir Rasul. Tiba-tiba mereka tidak menerimanya. Jadi mereka inilah orang yang paling inat, paling degil, paling jahat, paling teruk. Ulaika hum syarrul bariyah. Ini dhamir fasal. Bila ada yang dhamir macam ni, dia nak kata yang ni subjek, yang ni predikat. Kamu jangan fikir lain, dia kata. Yang ni subjek, yang ni predikat. Jangan fikir terjemahan lain lagi dah. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk bariyah. Bara'ah ni kan. Bara'ah ni mencipta kan. Bara'ah sama dengan makna dia khalaqa. Jadi kalau bariyah ni sama dengan khaliqah. Ini khalaqa kan, khaliqah. Khaliqah sama makna dengan bariyah. Ini khaliqah. Bariyah sama makna dengan khaliqah. Makhluk. Jazauhum, balasan mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Jannatu adnin. Jannat mana taman-taman. Taman-taman yang menjadi tempat tinggal. Adnin, yang kekal. So adnin itu dia adalah ditafsirkan dengan iqamah. Tempat tinggal lah. Ini masdar, rasanya masdar, iqamah. Adana ni makna tinggal di suatu tempat. Adana. Masdar dia adnun. Lama-lama tu digunakan untuk mana? Syurga. Syurga adn. Maknanya kekal di situ. So nama syurga ni dia lebih fokus kepada kekal di situ. Tajri min tahtihal anhar. Akan mengalir min tahtiha, daripada bawahnya sungai-sungai. Sama juga dengan tadi khalidina. Nanti mereka akan ditakdirkan nanti. Sebab belum berlaku lagi kan? So Allah akan takdirkan nanti. Allah akan takdirkan nanti mereka kekal di dalamnya. Khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Tadi saya dah sebut, yang tadi tak ada khalidin, tak ada abada. Yang sini ada abada. Ini satu penghormatan. Diberikan kepada kaum mukmin. Imam Razi kata, ini satu tambih, satu peringatan bahawa anna rahmatahu azyadu min ghadabihi, bahawa rahmat Allah ni melebihi daripada kemurkaannya, daripada kemarahannya. Jadi dizahirkan rahmat, dizahirkan benda yang elok-elok tu, Allah zahirkan, cepat zahirkan. Sebut abadan untuk nikmat, untuk menunjukkan sifat rahmat dia. Radhiyallahu anhum, Allah reda kepada mereka. Maknanya Allah reda dengan, Allah please dengan ketaatan mereka. Dengan ketaatan yang mereka berikan. Bita'atihi. Dengan ketaatan yang mereka berikan kepada Allah. Hi itu refer kepada Allah lah. So mereka taat kepada Allah. Waradu anhu, mereka reda kepada Allah, artinya mereka reda dengan pahala yang Allah berikan, bisawabihi. Apa yang Allah berikan tu semua please.
Zalika yang demikian itu. Zalika ni balasan baik tadi. Li bagi man orang yang khasyia, yang takut kepada Tuhan. Apa erti takut kepada Tuhan ni? Takut kepada punishment. Khafa iqabahu. Takut kepada punishment, hukuman, balasan Allah Ta'ala. Maka bila takut kepada punishment Allah, biasanya lah manusia biasa ni, sebab Allah duk gembar-gembur dalam Quran tu, punishment kan. Masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka. So takut kepada iqab, hukuman Allah. Maka dengan sebab itu fantaha, dia pun berhenti. Fantaha, dia pun berhenti daripada melakukan maksiatnya. Maksiat artinya penderhakaannya. Maksiyatihi. Bukan maksiat ni artinya pergi ke lorong-lorong ke ataupun ke hotel-hotel pun. Jangan maksiat ni terjemah bahasa Melayu. Berhenti maksiat saja. Hak dosa lain, ada perkara yang dilarang. Itu bukan maksiat. Rasuah bukan maksiat. Maksiatnya dia pergi bawa perempuan. Itu maksiat. Bahasa Melayu kan. Ditangkap kerana berbuat maksiat. Dia dah hijack perkataan maksiat untuk benda-benda yang tak ada maruah. Seperti duduk bersekedudukan di hotel-hotel ataupun di mana-mana tempat yang sunyi kan. Wallahu a'lam bissawab. Saya tak sempat nak urai lebih-lebih lah sebab dia panjang sangat.